Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, apa kabar? Selamat petang, apa kabar? Sebelum kita cek, okey, boleh. Okey, kita tengok siapa yang sudah live. Siapa yang sudah bersama-sama dengan saya petang ni? Okey, ngam. Sekejap saya tengok siapa yang ada kat dalam. Waalaikumsalam, saya Datul Farhanah, Serakal Isyak Americano. Apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, nampak sudah. Nampak sudah. Okey. Terima kasih. Kita punya tetamu dah ada masuk dalam. Kita tunggu sekejap lah. Kita tengok. Ramadan Majid, apa khabar? Terima kasih. Waalaikumsalam. Syifa. Bertemu lagi dengan saya. Nama saya Dr. Haizat bin Daud. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah seorang doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum dirujuk dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama lagi dengan saya di sesi Facebook Live. Sesi Facebook Live yang mana memang every day waktu weekdays saya share, saya kongsi info-info yang saya rasa anda perlu tahulah, yang apa tu, info-info kesihatan. Dalam kebanyakan masa saya share pasal kesuburan, saya share pasal sunat, saya share pasal kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Jadi ini semua adalah benda yang saya rasa sangat penting dan semua orang pun ada benda ni. Kalau kita tak ada pun mungkin bapa ataupun pakcik kita ada. Jadi bila kita tahu, kita dapatlah apa tu, tahu apa nak buat. Okey, kita tengok siapa lagi ada. Siti Majwa. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Sebelum saya teruskan dengan kita punya guest, kita punya tetamu, saya nak tahu siapa yang dekat sini yang first time tengok saya live dekat sini. Cuba say hi sikit kat sini. Cuba say hi siapa yang first time dekat sini. Mana tahu yang baru first time nampak saya. Jadi untunglah first time nampak saya. Lepas tu saya akan live dengan seorang tetamu yang sangat istimewa. Kita bawa dia jauh daripada seberang laut, iaitu seorang farmasi lah, seorang farmasi, sebab dia lah yang sepatutnya, dia lah orang yang kita minta tolong. Doktor selalunya akan minta tolong daripada farmasis untuk untuk bantu macam mana cara pemberian ubat yang betul. Apakah arahan-arahan ataupun apakah tips-tips yang sepatutnya anda tahu daripada seorang farmasis. Jadi farmasis ni kerja dia ialah untuk membantu doktor dan membantu anda supaya ubat yang doktor bagi kepada anda adalah dalam dalam ubat yang betul lah. Pertama, ubat yang betul. Yang kedua, dos yang betul. Yang ketiga, cara pemakanan yang betul. Jadi untuk itu saya akan minta tolong dia. Sebenarnya dia ni seorang yang sangat handsome. Kawan baik saya ni, dia kawan baik saya. Dia kawan baik saya daripada universiti. Kami dah lama bersama-sama daripada tahun 2000, earlier, 1997. Kami bersama-sama, kami belajar di UKM dulu. Dia jurusan farmasi, saya jurusan doktor. Kami sentiasa antara kawan baik, biasalah naik motor sama-sama, pergi lecture. Kadang-kadang kita tengok movie sama-sama. Kadang-kadang kalau macam bilik dia terlampau semak, dia tidur bilik saya. Kalau bilik saya terlampau semak, saya tidur bilik dia. Macam itulah lebih kurang. Jadi saya harap anda anda akan dapat sesuatu lah daripada petang ni, satu manfaat,
satu ilmu yang baru. Itu kadang-kadang saya kadang-kadang pun tertanya-tanya, ubat ni sebenarnya boleh tahan berapa lama? Kalau katakan ada setengah, dulu-dulu orang dulu cakap, ubat ni dia dah expired, tapi sebenarnya boleh makan, lepas 6 bulan lagi boleh makan lagi. Betul ke? Jadi ada orang yang tanya begitu kan. Ada orang yang cakap, kalau dah buka, kalau simpan dalam fridge, boleh guna lagi untuk 6 bulan. Tapi kalau buka, lepas tu tak letak dalam fridge, lepas tu dah tak boleh makan. So macam mana? Jadi petang ni kita akan bersama-sama lah dengan orang yang sangat berilmu, dia sangat, kita cakap mempunyai hati yang sangat kita cakap sangat baik untuk bukan korbankan lah, untuk kita cakap meluangkan masa dia untuk memberikan manfaat kepada lebih ramai orang. Dia ni juga adalah seorang social activist. Cuba boleh, ada orang boleh teka kat sini. Seorang social activist yang saya rasa mungkin ramai daripada anda tahu. Saya nak tengok siapa punya dekat sini. Siapa lagi dekat sini? Ina, Suzana, Aminana, Esther Johnny, Mulia, Mawar Ungu, Hajar Zubaidah, apa khabar Hajar? Zi Sengkoyut, Azimah. Tengok, ada dah soalan pertama. Assalamualaikum doktor, nak tanya metformin dan Dimagrone MR60mg kedua-duanya dapat turunkan berat badan ke atau hanya metformin saja? Tak apa, nanti kita akan jawab kemudian. Untuk mereka yang dah berada dalam ni, kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cakap sangat berpatutan untuk cerita pasal ubat ni, iaitu kita punya farmasis yang tersohor di Malaysia, iaitu Tuan Syed Azmi. Kita persilakan dia masuk ke dalam. Kita masukkan dia ke dalam. Dia juga adalah pengasas Puak Payung. Pengasas Puak Payung. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dengar tak? Jelas? Cuba tulis kat situ. Jelas ke tak jelas? Suara saya dengan suara Azmi. Saya rasa jelas ni. Umi, Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Jadi untuk mereka Dr. yang belum kenal, lah, dia kutuk-kutuk saya tapi saya tak boleh masuk frame. Jadi saya belum bagi dia kebenaran untuk masuk. Sekarang kita dah bagi dia kebenaran untuk masuk. Begitu. Jelas kan Ramazan? Terima kasih. Terima kasih. Untuk mereka, siapa yang kenal saya Azmi, cuba tulis kat situ, kenal. Tak apa. Saya jarang ke Sabah. Minta maaf. Ya, betul. Tak apa. Tapi kali ni memang saya sibuk dengan orang Sabah. Tu terus terang cakap, dah seminggu saya rasa saya baca permohonan daripada rakyat Sabah. Jadi teruskan membantu. Cuma petang ni kita adjust lain sikit. Kita nak test you punya ilmu farmasi. Tengok ingat lagi ke tak waktu belajar dulu. Sebab saya punya follower dalam saya punya klinik Sabah punya Facebook page ni, ramainya adalah patient yang dah datang, yang belum datang, yang kadang-kadang ada yang daripada Semenanjung juga sebenarnya. Jadi dia orang pun rasanya ada manfaat kalau dia follow saya. Jadi apalah salahnya kalau saya sharekan ruangan ni untuk kita beri kepada Tuan Syed Azmi untuk kongsikan sedikit tentang ubat, especially ubat lah. Boleh teruskanlah saya rasa. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Macam mulai sekarang kan, hari-hari rasa macam Ahad. Sebab kita dah lost count kan bila dia punya ni. Jadi macam Ahad. Jadi sebenarnya hari, tarikh dan masa tu antara benda yang paling penting dalam ubat-ubatan sebenarnya. Jadi itu pasal kalau ingat hari Ahad je sentiasa, agak susah jugalah. Lepas tu waktu petang-petang macam ni, saya rasa topik-topik macam ni kita boleh pergi betul-betul berat atau kita boleh pergi benda-benda yang menyenangkan. Sebelum tu saya nak cakap terima kasih kerana memberi saya jemputan, dan kepada mereka yang sedang mendengar, saya rasa sebelum kita terus pergi kepada macam mana kita nak tahu nak jaga ubat tu ke apa ke, saya rasa elok kalau kita semua di sini memperingati satu sama lain untuk membersihkan kabinet ubat kita yang ada dekat rumah masing-masing. Betul. Itu sebenarnya yang sebenarnya sebetulnya semua orang sibuk kata ni berapa lama, orang tak tahu pun dia simpan ubat tu kat mana. Especially kabinet rumah mak saya.
Saya rasa tak tahu boleh sebut nama anti R apa tu, anak-anak dia jaga ke tak ubat-ubat tu, dan biasanya itu yang paling penting sebab biasanya warga emas tak suka buang barang. Dia Betul. rasa Dia selagi suka dalam simpan. paket dia akan simpan. Dan kadang-kadang yang susahnya untuk yang warga emas, kita punya ubat-ubat kalau kita perasan tarikh luput dia tu atau tarikh expiry date tu dia tak jelas sebab dia jenis yang emboss. Kan jenis yang chop timbul. punya. Dia bukan Betul, yang chop. yang print. Tak kisah krim pun sama. Kalau dibuang kotak tu memang dibuang kotak tu kan. Jadi kita tak nampak. Jadi saya rasa kalau ikutkan hari ni, kalau saya diberi ruang, saya kata daripada kita cakap macam nak jaga ubat tu, mari kita cakap apa ada dalam kabinet tu. Kita ambil masa kabinet sikit ubat Okey, boleh, tak apa. Shoot je sebelum ada jadi- patient ni, 1 jam pun 1 jam lah. Jangan risau. Tak apa, Terus tak je. apa. Jadi saya rasa ada 3 tempat utama. Kalau Mak Saleh dia ada 4 tempat utama di mana orang simpan ubat. Jadi kalau rumah kita sendiri kita tahulah biasanya dapur, peti sejuk. Lepas tu kita akan Peti ada sejuk yang paling biasanya banyak. ada kawasan kabinet, medicine kabinet tu mana-mana kita letak. Dan kemudian nombor 4 yang saya kata banyak orang overseas lah biasa buat, bilik air. Okay, jadi ini 4 tempat utama. Biasanya kalau ubat budak-budak nak tak nak semua dia letak peti sejuk. Kan? Sirap-sirap tu semua letak peti sejuk. Tapi kalau Sejuk, orang tua betul. dia ada pouch dia ada bakul dia ada Tupperware dia. Semua tu boleh je merata-rata. Jadi saya rasa yang paling penting sebenarnya kita kadang-kadang saya pelik juga kenapa kita nak kena beli Panadol dan kita kena letak semua sampai bawah bantal pun ada Panadol, sampai bilik air pun ada Panadol, dalam kereta ada Panadol. Saya rasa ada yang tersalah tempat nak letak kan. Jadi mula-mula dalam musim ini, apa kata kalau kita mulakan dengan kita mencari di manakah tempat-tempat yang kita sebenarnya simpan ubat-ubatan kita. Okay, jadi buat tu jadi mental note, homework untuk 1 minggu ni. Sebab saya nak cakap walaupun kita kata 2 jam nak pergi kemaskan kabinet ubat kita, jangan harap. Dia bukan 2 jam. Dia sebenarnya very stressful sebab dia kena bahagikan jenis-jenis. Lepas tu dia satu ubat urat boleh jadi 6 paket ubat urat yang lain color sebab lain klinik, lain farmasi. Padahal ubat tu mungkin sama. Ya, betul. Nampak? Betul. Jadi Nampak. saya rasa yang paling penting adalah mula-mula kita dah tahu manakah tempat yang kita simpan ubat dalam rumah. Dan jangan lupa yang ubat biasa kita sebut ni, saya baca tadi ada tanya metformin, saya baca tadi ada tanya pasal macam-macam ubat kan. So itu ubat-ubat biasa dan selamat. Apatah lagi ubat-ubat yang tidak selamat. Macam ubat-ubat pil penenang, atau apakah ubat yang sebenarnya tak selamat yang tercampur dengan ubat yang selamat. Maknanya dia ubat tu untuk luaran, untuk sapu. Tapi dia duduk dekat dengan ubat nak minum. Bunyi je tak logik. Tapi kita tahu kan betul, boleh tersilap. Banyak kelalaian berlaku disebabkan tempat ubat yang salah. Sebelum tu Mawar Ubud dia nak tanya sini, saya tengok. Okey, saya letak sini. Saya letak sini soalan dia. Okey. Yes. Macam mana cara simpan ubat yang kena bagi dengan kotak dia? Adakah kena simpan dengan kotak atau buang kotak je, simpan botol je? Sorry patient. Tunggu sekejap. Okey. Okey, sekejap. Bagi dia jawab dulu. Bagaimanakah dok, mana cara simpan ubat yang kena bagi dengan kotak dia? Adakah kena simpan dengan kotak atau buang kotak je, simpan botol je? Okey. Especially kalau antibiotik yang cecair kan. Kalau antibiotik yang cecair, memang dekat botol tu memang ada tulis dia punya dosage, ada tulis dia punya jenis ubat apa semua. Tapi pada saya kotak tu pun penting juga. Okey, silakan tuan. Okey, kotak ni sebenarnya penting sebab semua maklumat dekat situ. Sebab dalam tube yang biasa dia cuma cakap macam apakah kita panggil tu active ingredient, bahan asas kat dalam tu, dan mana tak banyak orang tahu. Tapi pada kotak ubat dia akan tulis untuk kurap ke, untuk alahan ke, untuk radang ke, yang tu yang pengguna nak tahu. Okey, walau bagaimanapun kalau kita tengok macam ni, kalau ubat tu kita tak biasa nak pakai atau ruang dia tidak besar nak disapu, kita cakap pasal ubat yang kotak atau sapu dulu kan. Jadi beli saiz kecil. Bila kita dah biasa dah dengan ubat tu, kita boleh beli saiz yang besar, tu satu. Now, kalau ubat makan, okey. Now, ubat antibiotik makan lah ni, especially.
Kalau antibiotik jenis yang memang antibiotik kita rasa tak patut susah sebab dia patut habis dan buang. Dia patut paling lama apa? Seminggu. Itu kalau yang baik. Kalau yang jenis yang cakap okey 2 hari makan dah okey, lagi 3 hari tak payah makan lah. Jadi So itu isu dia. Kalau ikutkan kita pun sebenarnya kalau dia kata habis dia tak nak makan, memang kalau dah degil. Jadi bentuk saya kalau kata dah tak nak makan buang terus. Dia bukannya boleh nak baik pulih macam tu. Tapi banyak kalau kita kata pasal ubat berkotak, makna dia doktor dah cuba bagi dia dalam bentuk paket yang sikit-sikit dulu. Jadi kalau benda tu elok, dia akan jual yang kotak lah sebab dia akan terus. Macam kalau dia tak pasti dia bagi yang sikit-sikit, betul tak? Kalau kita pergi mana-mana pun, tapi lepas tu dah besar. Jadi sepatutnya kita dah tahu ubat tu untuk apa. Tapi kalau soalan macam ni, biasanya anak tanya untuk mak. Kalau anak tanya untuk mak, soalan-soalan kotak ni, bagi saya simpan aje lah. Cuma kadang-kadang orang pening tahu sebab kotak banyak, kotak besar. Jadi kalau kita nak bertanggungjawab, kita kena susun lah yang mana satu expire dulu baru kita keluarkan, dari mana yang lambat expire tu kita simpan dulu. Dan semua nama ubat yang sama kita tulis je kat situ. Okay. Ada lagi soalan ke? Ni soalan seterusnya. Dok, tempat mana yang selamat untuk simpan ubat-ubat yang ada? Kalau saya yang elakkan daripada budak-budak ambil lah, itu je. Elak daripada budak ambil tu satu, lepas tu biasanya kita akan gunakan yang makan atau dalaman dengan luaran. Maknanya dia dalaman tu jenis yang kita makan, yang luaran tu jenis yang kita sapu atau kita buat mandi atau kita buat gosok kan. Yang tu asingkan dahulu, jauh dari satu sama lain. Kemudian ada juga ubat-ubat dan farmasi atau nurse atau doktor akan selalu cakap ubat-ubat peti sejuk dan bukan peti sejuk. Dari sekarang ni dengan teknologi ni jangan lupa sekarang kita ada ubat mata pun peti sejuk. Ubat mata pun peti sejuk kan. Jadi betul-betul nak kena tahulah yang mana satu ada ke tidak, tapi dia akan cakap kat situ atau tak pada botol tu dia tulis. Tempat yang paling selamat biasanya jauh daripada matahari, tempat yang panas dan sebenarnya tempat yang kering. Tu pasal kalau kita tengok kabinet medicine atau kalau kita beli kotak first aid tu, dia ada satu kotak kecil yang dalam kotak ada kotak. Dalam peti ada peti. Biasanya dalam peti ada peti adalah tempat yang ubat-ubat macam orang simpan yang bahaya sikit macam sapu ke apa macam tu takut terminum. Yang dekat kotak tu adalah semua bahan-bahan kering atau ubat-ubat kering. Jadi dia asingkan. Tapi bagi saya suka simpan di tempat-tempat orang kata laci bagus tau, tapi kalau laci tu akan buatkan kulat, lembab ke apa pun tak elok juga. Jadi lepas tu ingat tak kita ada silika gel yang menyerap lembapan, betul. So ada setengah kotak tu dia letak, ada orang letak banyak-banyak. Saya pernah jumpa dia letak tu banyak sangat sebab nak bagi kering sampai ubat-ubat tu pun merekah sebab dia kering sangat. Terlampau kering So tak elok jugalah. Jadi bagi saya ubat-ubat ni untuk kita elakkan tersalah guna, kita hanya beli dan simpan dan label cukup untuk apa yang kita nak buat standby. Waktu COVID ni baru-baru ni sebab saya tahu tak boleh keluar, saya memang pergi kat farmasi saya memang borong setiap jenis dan saya telah tulis untuk mak ayah saya apakah ubat-ubat ni kan. Jadi apa tu disimpan kering apa, jadi kita semua tahulah. Okey, next soalan. Ada. Ubat sapu kau bawa minum dalam satu tempat dalam bilik. Oh my god, takutnya. Apa tu? Jangan buat, jangan. Dia tak ada efek kalau tak ada kanak-kanak. Betul. Kalau ada kanak-kanak ni dia terminum. Ataupun kan, minta maaf lah saya ni seorang yang agak naughty kan. Kalau benda tu sapu ni buatnya makan, ni buatnya sapu. Allah, dah jadi benda lain. Bahaya. Abaikan ni, tapi sebenarnya dia bukanlah saya kata elok tak elok tu satu, tapi lagi satu dari segi mengelakkan daripada risiko berlakunya salah letak tempat dan salah penggunaan yang boleh memudaratkan. Dan saya rasa yang tu yang paling penting lah. Okay, next. Kalau ubat sakit kanser dia tanya. Dia lupa makan malam, boleh ke ganti makan? Okay, ubat kanser ni lain sikit Ubat kanser bukan lain lah. Dia memang khusus tepat. Dia sama macam ubat HIV pun macam tu. Jadi kita kena tepat pada masa dan sebabnya, dan dia ada sebab-sebab kenapa ubat-ubat ni perlu makan pada waktu yang sama dan tepat. Kalau ikutkan tanya saya, dia bergantung pada ubat apa yang kita tengah cakap ni. Jadi saya tak boleh nak cakap kat sini sebab yalah, kita tak boleh nak bagi
Ya, ini teknikal ni. Dia nak kena jumpa balik Ah, dengan dia punya doktor yang bagi ubat ni kan, bagusnya. betul. Sebab dia bergantung pada dos. Lepas tu kalau tahan sakit, takkan lupanya. Kalau lewat 2 Betul. jam dah boleh sakit balik. Jadi dia tak Nah, je macam tu. Jadi kalau tak sakit, tak makan, tak perlu makan tambah lagi pagi. Kan? Jadi dia hmm, bergantung pada jenis ubat. Sebab kita kat sini kata ubat pesakit kanser, bukan ubat kanser. Ubat pesakit kanser boleh jadi macam-macam. betul. Saya setuju. Okay, next. Hmm. Soalan next. Makan ubat gastrik. Medicine tester. Okey, boleh tak makan sekali dengan ubat lain? Okey, kalau kita baca dalam leaflet dia kat situ, dia minta dijarakkan. Okey, kalau untuk mereka yang berpuasa makan ubat gastrik ni kan susah kan nak makan, nak tunggu 2 jam ngantuk, nak tunggu 2 jam baru boleh nak makan balik kan. Jadi biasanya dia kata, ada yang kata, biasanya dia buat 30 minit. Cuma kita tak minta campur. Sebab kalau kita campur, dua-dua ubat yang tercampur itu tidak dapat memberi absorption atau kesan ubat yang terbaik untuk badan kita. Macam patut 100%, dia jadi 40%. Jadi tak efficient. Lepas tu nanti pesakit akan komplain, kata macam ubat ni tak bagus pasal dia tak cepat reda. Padahal cara kita makan tu salah. Ada efek ke kalau macam ada seorang farmasi dia cakap bagi ubat ni, ini ubat makan sebelum makan, tapi katakan dia terlupa, lepas makan baru dia makan tu ubat. Ada tak efek pada ubat? Adalah sebabnya. Ya, memang betul. Ada sebabnya kenapa kata sebelum selepas. Ni semua bergantung pada satu ubat tu, bila dia masuk dalam badan, kita nak kalau boleh 100%. Tak mungkin 100% sebab dia pecah-pecah. So mungkin dia 70%, 80%. Tapi kalau kita makan ubat tu, patutnya perut kosong sekali sebab sibuk ada makanan lah, ada ayam, sayur semua kat dalam tu kan. Dia tak dapat nak serap. Burger. Saya tak tahu apa yang kat Sabah yang hebat sekarang. Jadi saya tak berani nak komen. Jadi seafood lah, kalau Sabah seafood lah. Seafood, betul. Anything kan. Jadi dia daripada 70% yang patutnya terserap, tiba-tiba disebabkan gangguan laluannya, disebabkan makanan dan sebagainya, dia jadi 20%, 30%. Macam mana? Apa yang kita nak sebenarnya. So dia tetap terserap tapi mungkin dia tidak lebih. Soalan tadi kan doktor dia cakap pasal ubat gastrik yang Panadol. Panadol dikatakan tidak kisah sama ada makan atau tak makan. Kita tahu pasal Panadol, kita tahu benda tu macam tu. Tapi kadang-kadang saya risau sikit tau. Betul ke sakit atau gastrik? Maknanya dia gastrik ataupun dia sakit. Jadi kalau dua benda berbeza tu. Tapi kita boleh tahu yang mana satu yang buatkan dia lega. Yes, correct. Betul. Jadi dia tak boleh makan pada waktu yang sama. Dan tak usahlah makan waktu yang sama sebenarnya, sebab kalau tak, kita tak tahu habis yang bagi aku baik ni mana satu. Lepas tu campur pula jamu, habis. Kan? Jadi kita tak tahu. Jadi pasal saya galakkan kita betul-betul tahu apa yang kita makan pukul berapa. Jadi kita tahu ubat mana yang berkesan untuk kita. Okey, soalan seterusnya. Menyimpan sirap PCM. Yang ni yang biasa juga. Sirap PCM ni dia ada banyak brand kalau kita pakai beli tau. Ada yang nampak yang macam Bandung sikit kan, dia macam susu base sikit tu, yang pink-pink macam sirap Bandung. Dan ada juga sekarang yang berperisa oren yang dia nampak lain, dia tak nampak masa saya panggil tu tak nampak bersusu, faham tak? Dia tak nampak cakap-cakap vitamin. Dia macam cair-cair sikit. Kan nampak pun sekarang ada yang cair. Ya betul. Nowadays memang. Tapi semua tu paracetamol. Okay? Jadi kita perasan tak kalau kita simpan dalam peti sejuk atau kita simpan dekat mana-mana, peti sejuk lah yang kita nampak dia berkristal kat atas tu. Macam mana boleh jadi kristal? Kan? Kenapa jadi kristal? Macam kalau kita masak gula, ni tengah cakap dengan orang yang tak pandai masak ni. Masak gula, dia lama sangat dia jadi kristal. Maknanya dia air dia, pembawa dia hilang kan. So Panadol jadi caramelize lah. Jadi kita terhydrate kan macam tu. Jadi dia akan jadi kristal kat situ. Jadi kalau nak kata peti sejuk adalah betul ke tidak, saya rasa selamat dia simpan peti sejuk. Tapi saya tak boleh komen sebab lain peti sejuk, lain suhu dia. Pintu lain, dalam lain. Aduh, jadi kalau orang tanya saya, yang mana tempat yang buatkan jadi kristal? Kalau dia kata dia simpan kat dalam jadi kristal, jadi janganlah simpan kat dalamnya. Kalau kat pintu tidak berkristal, maknanya dia eloklah lagi. Jadi kalau katakan kalau kan yang dah berkristal tu masih lagi kita boleh guna jugalah maksud dia, walaupun dia berkristal. Tak boleh. Dia boleh lagi gunalah selagi tak tu. Tapi kita sendiri tahulah kristal dia macam mana. Kenapa orang tak simpan kat luar? Sebab dia manis dan semut pun datang.
Kan? Betul Dan betul semua betul. botol-botol tu bila tuang macam mana pun mesti leleh punya. Jadi tu pasal Okay. banyak ibu bapa simpan dalam peti sejuk. So saya tak ada kata mesti ke apa. Banyak rumah tak ada peti sejuk. Jadi Betul. macam mana kita kena fikirkan juga keselamatan ubat-ubat untuk anak-anak mereka. Betul. Okay, soalan seterusnya. Saya rasa ni susulan yang tadi tu lah, yang kanser tu. Dia dah jawab. Saya nampak ni. Okay, dia makan ubat Ultra. Okay, sebiji sehari tapi malam tu dia lupa. Okay, so sebenarnya sorry sebab saya tak tahu dos Ultra tu berapa dan saya rasa memang tak sesuai nak tanya dekat sini sebab lain Betul. patient lain. Dan saya takut sangat nak bagi tahu. Cuma biasanya kalau dia tengok berapa jam. Kalau lebih dari dia patutnya, kalau tak silap saya Ultra, kalau tak silap saya tak lebih daripada 4 ke 6 jam. It's still okay. But still I tak tahu dos berapa yang dia makan. So nak kena tengok balik. So dia technical sikit lah. Kalau Azian ada kotak dia, dalam kotak tu dia ada tulis if you miss a dose. Yang itu mungkin adalah satu solution yang terbaik lah. Mungkin dia boleh ambil. Sorry Puan Azian, tapi memang saya tak berani nak bagi one answer for all lah. Okay, yang ini. Kencing manis yang paling biasa soalan. Jadi patut tanya doktor, okay? Sebab bagi kami tak ada cakap setelah dapat nilai ini tolong turunkan. Kami tak pernah cakap macam tu. Kita akan cakap dia makan dan dia makan. Sebab dia punya kesan nak kena potong jari semua tu lebih besar daripada sibuk nak tahu kurang ke tidak. No. But actually kalau kita betul-betul terkawal dan kita mempunyai buku nota kita dengan bacaan gula dalam darah yang konsisten monitoring makan, dia memang akan, doktor memang akan cuba untuk kurangkan atau adjust dose. Saya tak pernah jumpa doktor yang adjust dose ni. Tapi untuk tanya soalan ni untuk diri sendiri, tak boleh. Tak boleh ya? Okay. Dia kena buat HB1C test, macam-macam test lah sebelum kata boleh. Tu kena datang klinik lah, jumpa dengan doktor atau jumpa dengan saya. Begitu. Okay, soalan seterusnya. Terbaik makan metformin. Terbaik makan metformin saya pagi. Tak boleh cakap macam tu sebab metformin ni dia boleh sampai 3 kali satu hari. Lepas tu jadi tak boleh nak kata macam pagi ke apa ke tak. Selepas ke sebelum ke, tak silap saya dia sebelum. If I'm not mistaken, atau selepas. I'm sorry, metformin ni dia ubat terlampau biasa tu, saya terus tak ikut lagi dah. But kalau cerit berit, nanti jap. Kalau cerit berit perlu kekurangkan dos. No, listen, kalau dia cerit berit atau apa-apa ubat, kalau ubat tu dia dah makan lama, dia baru start makan, kita bagi 7 hari. 7 hari pertama nak tahu sama ada ubat tu serasi ke tidak untuk dia. Faham tak? Mungkin ubat lain. Mungkin diet. Okay? Tapi kalau kita kata dah lama makan, dah berbulan makan, lepas tu sekali tu cerit-berit, tak logik lah sebabkan metformin. Tapi kalau awal sangat baru 2-3 hari dan cerit-berit, tak boleh lah nak kata ubat tu tak berkesan kena kurangkan dos sebab ubat tu baru nak adjust dengan badan kita. Metformin ni kan kita tahu tablet dia besar macam Panadol kan. Dia bunyi je 500 mg kan. Lepas tu ada yang makan 2 biji, ada yang makan 870 kan. Betul. Kadang-kadang badan nak serasi tu pun tak tentu lagi. Faham tak? Jadi bagi saya kejap Mari kita tengok, saya nak check sekali apa dia ada benda tak. Tapi tak silap saya tak pernah dengar metformin ni ada dia makan, tapi saya tak pernah dengar efek dia adalah cerit-berit. Jadi kalau kita kata kita makan sebelum makan, sebenarnya dia tak ada apa-apa kesan GIT yang macam cerit-berit, tak pernah saya dengar lah. Cumanya kalau kita makan sebelum perut kosong, dia kena makan selepas tu. Dia lebih pada gas. Lebih pada flatulence, benda-benda macam tu. Okay, soalan seterusnya. Yang makan metformin sebab nampak muda lagi untuk makan metformin. Tak, dia ni kes PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Okay, tu sementara je. Kepakaran tu pakar kesuburan selalunya akan bagi metformin sebab dia ada insulin resistance. So selalunya kita bagi low dose, maybe 500 mg per day macam tu. So for short time lah course dia, bukan macam berterusan. So itu yang dia punya concern tu. Tapi biasanya tak lah, metformin jarang menyebabkan tu. Biasa flatulence pun tu, tapi flatulence kalau you dah macam tu, macam-macam sebab lagi dah kalau gas. Okay, soalan seterusnya. Ubat dalam bekas kecil ke travel?
Oh dia. Okey. Yang ini, yang Di campur-campur ubat ni. Yang dalam ada kan bekas tu kan, yang ada Isnin, Selasa, everyday tu. Rabu, Khamis. Macam tu. Saya takut itu pun bahaya juga sebab tak tahu nama. Sebenarnya apa fungsi benda tu? Benda tu sebenarnya berfungsi untuk kita tak lupa nak makan ubat. Dan dia buat pun paling lama pun 1 minggu paling lama. Dia tak ada buat sebulan. Betul. Dia tak buat lebih daripada itu, betul. Jadi kalau seminggu aja sepatutnya tak ada masalah sangatlah, provided you actually makan. Now, problem dia kita akan tengok kalau dia jenis makan evening primrose oil ke fish oil ke, dia jenis yang kapsul lembut tu kan. Jadi dia mungkin melekat ke apa ke dengan ubat-ubat yang lain. Itu mungkin. And then saya tak tahu apa-apa ubat tu, patutnya paling banyak saya pernah isikan dalam satu ruang tu 8 biji. Boleh buat juga 8 biji saya pernah isikan dalam tu. Kalau dia tak masalah asalkan dia seminggu. Problem dia ialah kalau dia asyik lupa, dia sambung tu untuk minggu depan ke apa, macam tu susah. Lepas tu untuk jurus campurkan ubat tu sekali makan pun dia jarang lah, kecuali kalau ubat tu 1 kali sehari. Even kalau 1 kali sehari pun kita tak bermaksud kena makan pagi semua pagi. Maknanya dia ada yang pagi, ada petang, ada yang malam. Betul. Okey, soalan seterusnya. Gingival hyaluronic spray dalam peti sejuk. Walaupun dah sembuh sebab nak buat stok. Itulah, stok ni selalunya boleh tahan berapa lama sebenarnya? Sebenarnya dia dah tulis lepas buka, dia tengok jugalah. Okey, saya tak tahu Gingival ni, saya tak pernah pakai, so saya tak tahu produk tu apa, terus terang cakap, sebab yang kami dapat dulu-dulu tu dia single use sachet, dia tak pakai yang jenis yang spray. So apa tu, boleh tengok kat situ bila buka berapa lama. However, jangan lupa crystallize akan jadi juga. Kalau tengok kat muncung dia tu boleh memang kadang-kadang macam tersumbat. Betul. Jadi sebenarnya kalau dah nampak macam tu, kita faham kenapalah. Saya rasa kalau ubat-ubat topikal macam jenis yang kat luar semua macam ni, itu tidak membahayakan sangat sebab bahan-bahan dia ada kat situ. Kalau dia tulis preservative free tanpa pengawet, memang itu kena ikut, tak boleh nak simpan-simpan. Ubat mata, ubat telinga tak boleh nak simpan-simpan. Waktu buka ke nak simpan kat situ, termasuk yang tube gel dia ke apa ke, tak boleh nak simpan. Tapi kalau macam ni, banyak orang simpan je sebenarnya. Tapi kalau tanya kat saya, bila kita dah buka tu nak simpan lagi, saya pun tak pernah simpan lebih dari sebulan. Kalau kita takut lupa, kita boleh tarik kat botol. Yang ni kan, dia bukan cakap pasal nak jimat duit tau sebenarnya. Saya bukan pasal jimat duit. Ni pasal memberi efikasi yang terbaik kepada pengguna. Okey. Soalan seterusnya. Nescafe 3-in-1. Ambil kau. Saya suka lah soalan ni. Kalau kita dalam minum Nescafe atau 3-in-1, lepas tu kita minum ubat, apakah ubat tu akan memberi kesan pada tubuh kita? Nescafe ini selalu, sekejap. Ini selalunya orang-orang yang berumur lah yang selalunya tanya lah begitu. Saya takut kalau orang tanya, Tuan Syed minum tak Nescafe, makan ubat dengan Nescafe? Kan? Okay. Nescafe, kafein yang ada dalam macam Nescafe, tongkat ali semua tu lain sikit. Lepas tu kopi-kopi Melayu kita pun lain tau. Jadi kalau yang ada kafein merupakan satu ubat tersendiri. Kafein tu sendiri merupakan satu ubat. Okay. Jadi disebabkan itu kita kalau ubat tu betul-betul sensitif dari segi interaksi bersama makanan, dia akan cakap ubat-ubat apa yang tak boleh dengan Nescafe atau kafein. Contohnya ubat migraine tak boleh. Ya, sebab kafein lah especially. Kan, tapi ada banyak ubat sebenarnya tak boleh nak kata semua okey. Ada banyak lagi ubat. Contohnya kita dah tak pakai sekarang macam warfarin pencair darah kan, tak boleh. Dengan macam-macam buah tak boleh, sayur hijau tak boleh. Jadi kafein ni juga sama sebenarnya. Dia sebab dia sendiri mempunyai nilai terapeutik, nilai ubat dia sendiri. Okey. Pada jenis ubat. Okey. Seterusnya, minum air kelapa. Ni mitos. Mitos orang-orang tu. Dah jawab tu. Doktor dah jawab. Macam mana? Jawapan dia apa? Tapi saya fikir macam ni. Bila okey, kalau nak buatkan dia fakta tu salah lah. Dia bukan satu fakta lah. Tapi kalau dia sebabkan dia minum tu dia rasa bersih dan cuci segala ubat dia, tanpa dia mewawarkan pada satu dunia, saya rasa dia tak ada masalah. Tapi adakah itu fakta? Tak.
Saya cakap macam tu. Ada setengah orang dia kata, oh tak payah makan ubat pelawas, minum kopi je terus nak masuk bilik air. Bukan semua orang minum kopi Bukan nak masuk semua bilik orang, air. betul. Betul, Dia betul. tak boleh, tapi adakah dia melegakan diri dia sendiri? Ya, ada orang kata pisang sembelih, ada orang kata pisang pelawas. Nampak tak ada beza? Betul. Macam mitos kalau semput atau asma tak boleh makan tebikai sebab sejuk. Tu pun mitos kan? Nampak Betul. tak? Kan dia. Jadi kita serahkan aja macam tu asalkan dia tak wawarkan. Soalan seterusnya, Xavier dia tanya, ubat tinggi darah kena makan berapa jam? Jadi kalau lepas makan, apa-apa yang kata lepas makan biasanya selamat makan 30 minit selepas. Apa-apa saja ubat. Apa-apa je Okay. Soalan in English pula ni. Peng Odong dia tanya. You have fridge specifically to store liquid meds. How about many of us store our meds mix inside our daily use fridge? Is it safe? Peng, it's okay Peng, sebenarnya tak ada masalah. It has no problem to store normal liquid medicine inside cabinet, and you have to remember most of the medicine that is prescribed by doctor for your usage, for your children especially syrup, is enough for at least 1 week or 2 weeks. If it's open, if it's not open, it's still in the box, it's even more safer already. So it's no issue. So that's why you don't see anybody keep medicine in one open bottle that lasts for 1 month. No pharmacist or no doctor would do that. Betul, Dok? Yes, Kan? betul. Okay, next. Asma, pasal penyakit asma. Yang oranye dan biru. Dia terlupa, dia tinggal dalam kereta. Adakah dia akan boleh meletup kalau tengah panas? Ataupun ada tak boleh bertukar tak dia punya komponen dia disebabkan oleh heat? Actually kalau ikutkan daripada, kalau kita tengok daripada brand-brand yang buat study kan, macam Glaxo, Ventolin semua, dia memang cakap haba tu akan menentukan dia bukannya pada ubat tu saja, daripada propellant dia. Bila kita tekankan propellant dia tu akan push ubat tu, tush bagi ubat tu keluar kan. Jadi kadang-kadang kalau dia panas sangat, ubat tu apa jadi? Kalau bahan tu pepejal, bila kita kena panas dia akan jadi cecair. Bila dia cecair, dia sejuk balik, dia jadi kek. Dia jadi pepejal yang tu kan. Jadi kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya dalam kanister tu, dalam pump asma tu, sama ada bila dia bila panas, gas yang ada kat dalam tu untuk kita tekan toing kat ubat tu, and then ubat tu akan naik, and then kita boleh sedut, right? Kalau gas tu panas, apa dia jadi? Macam tu kan, kalau dia penat dia akan keluar. So bila kita tekan, logik ni, bila kita tekan, tak ada gas propeller tu untuk dia hit ubat tu, untuk ubat tu hit balik ke atas tu, jadi ubat tu tak dapat nak keluar banyak. Tu pasal setengah tu, kalau kita senang kita kata, kalau ubat tu dah habis, macam Ventolin kita tekan, dia tak keluar apa-apa. Bayangkan kalau kita tekan, dia tak ada apa-apa nak plunge dekat situ, atau benda tu dah jadi kek, yang dah jadi keras kat bawah tu, macam dia nak naik atas. Pasal dia dah panas. Bila panas, benda mesti keluar kan, mesti meresap keluar. Sebab ada ruang udara kat situ. Kita tekan, dia akan keluar kan. Keluar, ya betul. Memang ada banyak kemungkinan kalau letak dekat tempat yang panas, apa yang akan jadi kat situ. Dan saya rasa kalau betul-betul atau panas sangat, kadang-kadang sampai bekas tu pun dah jadi lembut. Kanister tu tak pernah saya dengar letup, tak pernah saya dengar lah. Tapi kalau dah letup, ubat tu out lah. Betul. Tapi bahaya juga tu. I think better not tinggalkan kanister tu dalam kereta. Okay, soalan seterusnya. Folic acid. Lepas tu saya makan jamu tradisional. Honestly, kena selangkan ke? Actually kan, I tak tahu you makan folic acid tu untuk apa. Logik kan tak? Ada orang makan folic acid ni untuk tumbuh rambut, ada orang makan folic acid ni untuk macam kehamilan dan sebagainya kan. Honestly, kalau follower saya, folic acid ni especially dia menjurus ke arah kehamilan dan kemudahan untuk mengandung. So it's not kecantikan, okay? Alright. So kalau dia ambil tu folic acid untuk itu kan, I'm sorry tapi all my patient I memang tak galak sentuh any jamu sepanjang dia mengandung. Sebenarnya saya rasa saya nampak, dan untunglah siapa yang tak kena kemudaratan dia, tapi saya selalu nampak yang buruk tu lebih daripada yang baik. Untuk pengetahuan semua penonton, if you don't mind Nijat kan, so saya sebenarnya adalah pengasas untuk rumah remaja hamil luar nikah. So of course semua yang mengandung, memang yang mengandung dan dihalau keluar daripada rumah,
akan duduk dekat rumah saya, di Kuala Lumpur tu. Jadi kita tahu sebenarnya kalau dia sebelum dia masuk tu mungkin dah 4 bulan kan, dia dah ambil jamu ke apa ke, kita dah nampak efek tu pada baby waktu dia nak bersalin besok. So bila dia jadi apa-apa kita boleh tanya tau, so we know sebenarnya. Minta maaf walaupun saya sebut promote benda tu, nama tempat rumah bonda, kami tak buat pengangkatan. Jangan hubungi saya nak minta buat baby, because saya tak ada, kita tak ada buat pengangkatan. Ya, betul, sebab ada juga follower saya dalam ni, yang mana orang dah berusaha bertahun-tahun tak dapat tak dapat anak. Jadi bila pergi jumpa dengan doktor pakar cakap mungkin last option is adoption. So itu adalah salah satu dia punya option yang terakhir lah, disebabkan masalah isteri atau masalah suami. So dekat sini saya nak bagi tahu saya punya followers, jangan cari Syed Azmi untuk adoption, dia tidak terlibat. Okay, next kita tengok. Next kita tengok yang kelapa ni sudah. Tadi kita dah jawab. Ubat titis telinga tahan berapa lama? Boleh jawab kan? Sama je. Ubat titis telinga pun actually kan dia tanpa, kebanyakan ubat titis telinga ni dia tanpa, kalau dia tulis tanpa pengawet, biasanya lepas buka kita kata 7 hari. Ini bergantung tau, sebab ada ubat titis telinga yang digunakan untuk buang tahi telinga. Jadi buang tahi telinga tu lain kan, sebab dia bukan ubat antibiotik. Jadi kalau tahi telinga tu, cuba tengok dia ada cakap bila buka je berapa, dan biasanya saya rasa ada yang sampai sebulan. Saya pernah nampak produk yang 3 bulan. So dia bergantung pada produk tu bila buka. Botol dia besar, bukannya semua pakai sekali pun, dia pakai banyak kali. Saya rasa dia punya lebih lama. Ubat turun demam liquid, ubat budak-budak lepas buka dalam suhu bilik, berapa lama boleh simpan? Actually dalam suhu bilik, kebanyakan yang saya jumpa sekarang dia kata boleh simpan sampai tarikh yang dibenarkan. Ada banyak, kalau saya baca lah, macam kalau kita kat KL ni dia kata 2 minggu, tapi saya tak pernah nampak orang yang simpan 2 minggu. Saya nampak ada yang sampai lama lepas tu. Jadi bila kita dah buka, kita dah bersihkan dan kita simpan, tarikh luput yang ada dekat situ tu biasanya boleh diguna pakai, kecuali kalau kita nampak dia punya penutup botol tu dah mula kristal lah. Jadi kita pun ragu-ragu dari pergi efikasi. Dan inilah bagi sensitif untuk mereka yang kanak-kanak yang bawah 2 tahun kan. Bawah 2 tahun tak, bawah macam 3 tahun 4 tahun kan. Jadi dos dia kan terlampau definite kan, dos dia tepat kan. Jadi tepat, kalau kita kata biasa 1.2 ml sekali, tak turun-turun kan, sebab dia dah kristal. Maknanya dia sebab kekuatan ubat tu bukan lagi 1.2 ml. Ada perubahan, dah ada perubahan tu kat situ tu. Next perubahan. Beli botol kecil je yang 60 ml cukup. So yang ini kita dah jawab tadi, sebenarnya 30 minit lah kan sebelum makan. 30 sebelum, 30 selepas. Next. Ini yang soalan panas ni. Candy B. Candy B. Saya sebenarnya tak tapi kita cuba je, boleh tak boleh ke menyebabkan kesan sampingan macam bengkak jantung atau apa kesan sampingan lain? Actually pil supplement tradisional ni sildenafil yang ada, mungkin ada, kita cakap dia ada contamination ataupun dia masukkan prohibited substance, sildenafil dalam ni. So itu yang ada isu tu, dia orang makan tapi dia orang tak tahu konten sebenar dia. Sebenarnya itu adalah masalah mula sekali. Waktu zaman saya student lagi, memang kalau dia kata dia makan apa-apa pil supplement tradisional ni, kita sebenarnya tak tahu ada bahan terlarang ke tidak kat dalam tu. Katakanlah, tapi benda ni bagus. Katakanlah benda yang bagus tu ada kat dalam ubat tu yang sebenarnya memang membantu dia, tapi dia tak sedar dia juga ubat yang bagus itu, sebab dia salah guna dalam tu dipanggilnya suplemen. Dia salah guna, dipanggilnya suplemen. Lepas tu kita makan dan kita tak sedar sebenarnya kemudaratan dia. Contohnya dulu banyak ubat yang ada steroid kat dalam dia. Jadi bila ada steroid kat dalam dia, luka cepat sembuh, ubat steroid ni kan. Jadi jadi orang kata bagus. Betul? Tapi apakah kesan steroid pada jangka panjang? Jadi yang tu sebenarnya yang bahaya, yang menyebabkan ubat-ubat macam ni tak terkalur. Katalah ni bukan steroid, ni akar kayu. Betul. Dia orang cakap lah akar kayu, tapi tak tahulah dia macam mana dia punya campuran dia. Jadi dalam akar kayu tu mempunyai, dan kita untung di Malaysia ni, akar kayu kita especially di Borneo kan, mempunyai khasiat yang macam-macam yang kita belum lagi klasifikasi atau tengok dia punya potensi dia. Jadi
Jadi yang tu yang menarik, cumanya kita nak push pada mereka yang mengeluarkan pil suplemen tradisional. Kalau betul-betul bagus, pergi test. Pergi test ke benda tu. Tapi kos dia tinggi. Yes, betul. Dulu R&D, waktu dia orang tak ada saya R&D masalah dia. tak ada duit kan nak buat macam tu kan. Tapi Ya. dulu saya bedah tu, dia orang kata, oh saya makan akar kayu ni HIV terus baik. Macam tu sekali ayat dia tau. Jadi Macam tu apa lah. tu, Wow, hebat. memang waktu tu kita dengar apa, kita tak boleh nak apa-apa, tapi kalau dia bagi dah kita bawa balik sampel untuk kita test lah. Cuma nak kata, adakah kesan samping macam bengkak jantung? Honestly, kesan samping pada setiap benda yang ada tu, kalau dia lebih dia akan memudaratkan. Sebenarnya, faham tak? Dia maksud dia macam Panadol ubat yang selamat, tapi kalau kita makan lebih daripada 8 biji sekaligus kan, dia akan memudaratkan. Padahal asalnya tu. Jadi kalau ubat-ubat suplemen ni kita tak tahu kekuatan ni berapa. Adakah dia macam kita kata bawah daripada 8 biji Panadol atau lebih daripada 8 biji Panadol. Kalau dia lebih memudaratkan lah, walaupun patutnya benda tu bagus. Tapi benda ni semuanya selamat. Kenapa dia lebih? Sebab dia tak pasti dari segi keberkesanannya, dos dia dan sebagainya. Dan bukan bengkak jantung saja, dia boleh jadi benda-benda lain daripada gatal-gatal, kepada tak boleh tidur malam, kepada kencing-kencing, kepada demam. So semua kesan samping ni ada. Cuma bila kata bengkak jantung atau apa-apa yang melibatkan jantung, kita takutlah. Tak ada lagi kita takut. Kita ambil satu benda yang sikit-sikit tak nampak kesan bagus. Lepas kita dah makan 8 bulan, setahun semua, tiba-tiba kata kanser. Kita tak boleh nak tahu. Betul. Faham tak? Jadi itu pasal kita minta pergi pada yang cukup sahaja, tak payah nak lebih-lebih daripada tu. Okay, next. Betul ke pengambilan suplemen vitamin C hari C boleh Vitamin C, menyebabkan penyakit bawah pinggang? So sebenarnya saya selalu dia sebenarnya ialah vitamin C adalah vitamin larut air. Okay, jadi dalam tempat kita sekarang ni yang paling famous, orang suka pakai yang celup air tu, and then dia effervescent dan kita minum kan. Okay, so yang tu dia adalah 1000 miligram. Okay. Yang tablet biasa dia datang daripada kanak-kanak 120 mg untuk umur tertentu, kepada 200.5 kepada 500 kepada 1000. Okay. Now vitamin C ni jadi bila kita dah faham tu kan, dia bukan semua vitamin C. Itu yang saya nak cakap dulu. Dan lagi satu, saya perlu bagi tahu kat sini untuk jadi adil lah, dan mungkin ada pakar vitamin C yang lain, tetapi saya nak cakap bahawa kalau vitamin C itu tidak diperlukan oleh badan, dia akan dikeluarkan melalui salur kencing. Salur kencing, ya betul. Betul. Okay. Jadi adakah dia akan menyebabkan penyakit bawah pinggang? Well, apa-apa saja kalau kita tak cukup hidrasi, kita tak cukup minum air ke apa macam tu, boleh menyebabkan penyakit bawah pinggang. Dan bukannya vitamin C itu tersendiri. Cuma ada juga vitamin C di mana kalau vitamin C tu dibuat tu kita panggil tu dia vitamin C tu kita makan sampai 2 gram ke 1 gram ke, atau macam saya semua ni lepas tu effervescent pagi tu dah minum celup air tu, petang minum lagi celup air sebab kita kata kita tu kan, adakah dia boleh buatkan kita penyakit buah pinggang? Tapi kalau kita tak cukup minum air, dia tak boleh buang. Kalau kita tak boleh nak buang, apa akan jadi pada buah pinggang kita? Sebab dia kering kan. Jadi apa-apa pun boleh menyebabkan penyakit buah pinggang, bukannya vitamin C itu saja. Tapi bagi saya, walaupun saya jual, saya dah lama tak makan vitamin C ni, kalau tak perlu, dia akan dikeluarkan melalui air kencing. Okay. Terima kasih. Okay, next. Ubat yang kita makan secara berterusan setiap hari seperti debat darah tinggi akan memberi kesan kepada organ dalaman dan kesan sampingan kepada organ dalaman kita. Yang ini mitos ni. Heng. Kita ikut dia, mana doktor tukar ubat setelah selang ada yang berapa 6 bulan 8 bulan dia tukar ubat lain, dia tukar dos, ada yang tukar lagi rendah, ada tukar lagi tinggi, ada yang jenis 3 dalam 1, ada yang 2 dalam 1. So itu semua dia adalah untuk kita tahu badan kita ni bila kita makan, dia pergi banyak tempat. Satu ubat yang kita masukkan dalam badan kita tu, dia ada efek pada banyak tempat. Jadi kadang-kadang bila yang banyak tempat tu, yang ni je, ubat ni makan, yang ni bagus, tapi yang ni tak apa-apa bagus. So dia kena tukar. Dia kena tukar untuk kekalkan yang ni, tapi yang ni tak terefek sangat. Maknanya dia, tengok
ubat yang paling baik tapi dia kata ubat ni paling bagus tapi dia boleh rosakkan buah pinggang, tapi kita punya darah tinggi akan turun. Macam mana tu? Jadi doktor nak kena tahu yang mana satu. Jadi tu pasal dia kata kalau dia muda, dia ni ubat ni sesuai. Tapi kalau darah tinggi, kalau dia tua, dia dia punya buah pinggang tak elok kan, ubat macam ni tak boleh. Nampak tak? Pasal ubat darah tinggi ada banyak kelas. Dan doktor-doktor berjumpa untuk bincangkan jenis-jenis kelas ubat darah tinggi ni banyak kali dah berubah dah dia punya pattern dia. Jadi itu pasal saya kena cakap dekat sini, bukanlah tak ada kesan buruk, semua ubat dia ada kesan baik dia, tapi dia nak tahu yang mana lagi satu yang doktor tu kena buat pilihan. Faham tak? Doktor tu kena buat pilihan tu, adakah ni yang terbaik tapi yang ni yang buruk dia. Jadi benefit ke tidak untuk buat tu. Yes. Jadi dengan doktor yang ada experience, dia akan tahu. Kita akan tengok bergantung kepada patient, tengok macam punya status, keadaan macam mana yang ubat yang sesuai, yang itu yang kita akan tengok lah. Okey, soalan seterusnya. Dah dekat, dah 50 minit ni. Okey, dah habis ni. Okey, kita bagi kepada mungkin 2 atau 3 soalan lagi lah. Okey. Actually ada tak boleh sebab saya punya patient dah panggil. Kejap Okey. Dia orang penting kan, itulah dia. Tuan Syed Azmi ni salah seorang yang busy walaupun PKP tapi dia sangat busy. Don't. Kejap. Okey, Dr. Rohaizat, boleh tak kalau saya terpaksa habiskan di sini sebab memang patient saya pula nak telefon. Minta maaf semua. Terima kasih. Selamat berpuasa kalau boleh dekat sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Okey, terima kasih. Minta maaf SIM pretty migraine simplex ada efek tak pada buah pinggang. Setiap minggu akan ambil sebiji sebab panas sikit je akan diserang migraine. Please advise. Okey. SIM kalau makan simplex dia akan ada efek kalau kita makan dia untuk jangka masa yang sangat panjang. Sebab simplex ni dia sebenarnya ubat tahan sakit, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory medication, anti-inflammatory drug, yang mana kalau dia makan untuk jangka masa pendek, dia tak ada banyak efek yang serius lah. Tapi kalau kita makan dalam masa jangka sepanjang, dia boleh efek pada kita punya buah pinggang, kita boleh efek pada kita punya perut juga. Perut kita boleh ada gastrik dan buah pinggang kita boleh rosak. So jadi kita tak galakkan untuk ambil sampai setiap minggu. Begitu. Sebab dia akan ada efek untuk jangka masa panjang. Okey. Makan udang seekor atau 2 ekor. Okey, next. Yang ini apa ni? Tapi saya dah makan. Yang ini makan udang. Boleh, tak ada masalah. Yang ini kalau sakit dada kena check lah. Kena check dengan doktor lah. Bagus pergi klinik lah. Okey. Pengambilan Panadol boleh melambatkan pencernaan di buah pinggang. Panadol. Dia di buah pinggang sebenarnya dia diproses di hati. Dalam hati dan dia akan keluar melalui air kencing. Itu sajalah. Kalau katakan dia tidak melambatkan pencernaan, di buah pinggang sebenarnya Panadol tidak dicerna di buah pinggang, tapi dia dikeluarkan melalui air kencing, tapi dia dicerna di hati. Gitu. Okey, soalan yang last ni. Okey. Bagaimana kalau ubat-ubat suplemen di farmasi setiap hari dalam tempoh masa yang lama? Kalau supplementation tak jadi masalah. Sebab supplementation dia kita cakap agak adalah selamat. Cuma dia tidak boleh dimakan pada dos yang sangat tinggi. Dia boleh makan supplementation ni kita klasifikasikan dia sebagai makanan tambahan, dia bukan ubat. Kalau ubat dia klasifikasi lain. Jadi makanan ni kita boleh makan lah macam makan biasa, makan nasi, makan buah-buahan. Jadi boleh makan, tak ada masalah begitu. Okey, soalan yang last Doktor boleh terangkan apa maksudkan GERD with hiatus hernia? Doktor kata ini cacat dari lahir, hiatus hernia. Saya ada anxiety dan panic attack. Yang ini okey, Asyati Jiman. Yang ini dia teknikal sikit. Sebenarnya kalau nak cerita pasal GERD dengan hiatus hernia ni perlukan satu ni. GERD dan hiatus hernia ni perlukan satu sesi. InsyaAllah saya akan buat sesi ni. Cuma dia memang GERD ni dia macam gastrik lah. Gastrik kalau orang Sabah bilang dugal. Dugal. Jadi ini kita perlu buat kena jumpa doktor untuk check.
tengok sama ada berapa serius, kemudian mungkin nak kena buat scan, mungkin nak kena buat ambil cek darah, cek urea, jadi cek urea breath test, kita punya nafas, kita tengok kalau ada kuman di dalam perut. Jadi itu semua akan perlukan consultation yang panjang. Jadi saya akan ceritakan nanti di sesi yang akan datang. Riana, okey, buat migraine untuk migraine. Yang ini saya tak boleh cakap kat sini sebab boleh jugalah cakap kat sini, tapi you tak boleh beli ubat migraine ni daripada farmasi, sebab dia adalah prescription doktor. Still kena jumpa doktor untuk dapatkan preskripsi sebelum beli ubat di farmasi. Okey. Jadi saya harap saya dah menjawab semua. Kalau ada anxiety dan panic attack lagi tu kan, hati-hati tanya kan. Yang itu pun nak kena jumpa dengan doktor sebab kita nak tahu dia punya berapa teruk dia punya panic attack dan anxiety ni. Okey. Jadi sekian, terima kasih untuk mereka yang bertanya. Saya harap anda semua dapat sesuatu lah petang ni. Okey kan? Dengan saya punya tetamu, Tuan Syed Azmi, kita ucapkan terima kasih dengan dia. Kalau anda rasa benda yang saya kongsikan ni bermanfaat, tolong kongsi dengan kawan-kawan pasal ubat especially, dan kebanyakannya telah dijawab oleh Tuan Syed Azmi dengan terang sekali kan, terang sekali. InsyaAllah kalau anda rasa, kalau tengoklah kalau dia free lagi, dia tu sangat busy. Kalau dia free nanti kita boleh invite dia lagi. Agak-agak boleh tak kalau kita invite dia lagi? Boleh ke? Boleh invite lagi ke atau tak payah invite lagi? Tolong tulis dekat situ, boleh invite lagi. Kalau boleh invite lagi, tolong tulis boleh invite lagi. Okey, Tuan Syed Azmi. Jadi saya rasa sampai sini saja. Kita dah berada selama sejam. InsyaAllah besok petang, kalau tiada aral, saya akan live lagi dengan topik yang lain. Kita jumpa lagi di waktu yang sama esok insyaAllah. Sampai sini sahaja. Stay safe, stay home. Kita ada lagi beberapa hari untuk kita habiskan PKP tahap 3 ni. Okay? Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.